Baik, untuk setiap 9 hari bulan sebenarnya akan disambut Hari Akreditasi Sedunia dan tahun ini merupakan sambutan yang ke-15. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai sambutan Hari Akreditasi Sedunia 2023 ini, saya bersama dengan Datuk Insinyur Ahmad Fauzi Hassan, Pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia MSDAM, dan juga Puan Farizawan Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Akreditasi Jabatan Standard Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sebelum kita nak menyentuh mengenai WAD ni ataupun sambutan Hari Akreditasi 2023, kita nak memahami terlebih lanjut mengenai akreditasi. Mungkin ramai lagi tidak memahami apakah sebenarnya akreditasi. Kita mulakan dengan Datuk terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Akreditasi ini maknanya samalah dengan pengiktirafan, pengiktirafan secara formal. Ya. So dalam sistem kualiti negara kita dan juga sistem kualiti dunia, di setiap negara ada badan akreditasi kebangsaan. Kalau di Malaysia ni ialah Jabatan Standard Malaysia lah, yang merupakan juga badan standard kebangsaan juga. So akreditasi ini maknanya di samping badan akreditasi kebangsaan, kita ada juga organisasi-organisasi lain yang merupakan badan-badan dan juga firma-firma di sektor awam dan swasta yang menjalankan aktiviti ataupun menyediakan perkhidmatan untuk menilai sama ada sesuatu barangan ataupun perkhidmatan yang disediakan oleh sebuah organisasi swasta ataupun awam itu adalah menepati standard dari aspek Malaysia standard lah. Kalau dunia tu ada standard macam ISO ataupun IEC sebagainya. Jadi badan-badan ini macam SIRIM misalnya. SIRIM tu ialah contoh satu badan penilaian pematuhan pada standard. Jadi di Malaysia ni lebih kurang ada 1,000 lah organisasi yang menyediakan perkhidmatan penilaian pematuhan standard ni. Jadi akreditasi ini ialah pengiktirafan secara formal yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia ni sebagai badan akreditasi kebangsaan kepada organisasi 1,000 ni yang telah membuktikan bahawa mereka adalah berkepakaran dan juga berwibawa dalam menjalankan aktiviti-aktiviti penilaian pematuhan standard ni. Kalau itu apa diertikan akreditasi itu, bagaimana pula dengan Jabatan Standard Malaysia? Apa sebenarnya peranan JSM ini? Okey, peranan DSM kita merujuk kepada akta kita iaitu Akta 549. Melalui akta ini kita telah digariskan dua fungsi utama, iaitu sebagai badan akreditasi kebangsaan dan badan standardisasi kebangsaan. Jadi dari segi seperti mana yang Datuk telah utarakan tadi, dari segi sebagai badan akreditasi kebangsaan, makna kita berperanan untuk memberi pengiktirafan kepada badan-badan penilaian pematuhan seperti makmal pengujian, makmal kalibrasi ataupun penentukoran, makmal pengujian perubatan, badan pensijilan, badan pemeriksa, dan beberapa organisasi lain lagi. Dan melalui pengiktirafan tersebut, itu memberi maksud bahawa badan penilaian pematuhan tersebut telah mematuhi standard-standard yang telah ditetapkan, yang mana kita sekarang merujuk kepada standard ISO, iaitu International Standards Organisation. Bukan sahaja Malaysia yang mematuhi standard ini, tetapi seluruh dunia yang memerlukan pengiktirafan akreditasi akan merujuk kepada standard ISO. Jadi kita sebagai wakil ataupun representatif untuk Malaysia untuk memberi pengiktirafan tersebut. So itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah sebagai badan standardisasi kebangsaan, yang mana kita membangunkan serta mempromosikan standard-standard ataupun Malaysian standards yang kita bangunkan, dan di samping itu juga kita mempromosikan ISO standards yang mana boleh digunapakai oleh pihak industri kita, oleh pihak pengawal selia ataupun regulator. Jadi di sini secara tak langsungnya
kita cuba selaraskan implementasi di Malaysia ni selaras dengan implementasi antarabangsa melalui pematuhan kepada standard-standard ISO tersebut dan juga MS. Kalau tadi Datuk ada nyatakan mengenai SIRIM. SIRIM tu kita memang maklum. Kalau kita tengok barangan electrical sebelum kita nak beli kena ada cop SIRIMnya. Tapi apa lagi selain daripada barangan sedemikian, apa yang boleh dinilai lagi sebenarnya, Puan? Okey, itu sebabnya dia ada simbol ataupun ada logo khas yang telah dikeluarkan untuk menyatakan produk tersebut telah disahkan melalui pengujian dan dia dapatlah logo gasing simbol tu. Kalau kita ambil dari segi makmal yang memberikan perkhidmatan pengujian, contohnya Puan Ika pergi buat pengujian perubatan di makmal yang kita akredit. Jadi laporan pengujian yang dikeluarkan tu Puan Ika akan nampak ada simbol akreditasi di situ. Jadi ini bermaksud proses pengambilan sampel, pengurusan sampel, pengujian sehinggalah laporan pengujian yang dikeluarkan itu adalah mengikut standard antarabangsa. Yang mana kita sebagai badan akreditasi tadi telah mengesahkan proses yang dilakukan itu adalah selaras pematuhan kepada standard antarabangsa. Itu adalah dari segi perkhidmatan. Boleh saya tambah soalan tadi tu. Jadi selain pada barangan elektrik misalnya yang disebut tadi, kita memperakukan bahawa komoditi-komoditi misalnya palm oil, minyak sawit yang kita ekspor adalah mengikut standard misalnya, ataupun makanan yang kita makan di restoran-restoran mengikut standard. Dan makanan-makanan itu juga halal. So semua tu dibuat penilaian pematuhan oleh badan-badan yang diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia. Jadi itu contohlah, banyak-banyak perkhidmatan di kilang-kilang, sistem-sistem kualiti dan sebagainya, semua perlu mengikut standard-standard ISO ataupun IEC dan sebagainya yang dicek, disemak oleh badan-badan penilai tadi yang diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia. Macam Puan Ika ada sebut tadi pasal MQA. MQA dia hanya memfokus kepada institusi pengajian. Itu juga status akreditasi yang diberikan kepada institusi pengajian tinggi. Macam kita ni lebih kepada produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan. Contoh macam Badan Pensijilan tadi yang mengeluarkan pensijilan ISO 9000. Ramai di dalam Malaysia ni, banyak syarikat di Malaysia ni yang mendapat pensijilan ISO 9000. Jadi ini mengesahkan sistem kualiti mereka telah dinilai dan didapati mematuhi standard tersebut melalui Badan Pensijilan. Dan kami yang mengakredit Badan Pensijilan tersebut. Untuk memastikan Badan Pensijilan itu melaksanakan proses mereka dengan betul. Rasanya kita dah dapat satu maklumat yang cukup jelas sebenarnya apakah akreditasi dan juga apa sebenarnya peranan Jabatan Standard Malaysia. Jadi bersempena esok ini 9 Jun sambutan Hari Akreditasi Sedunia 2023. Bagaimana sebenarnya latar belakang sambutan ini, Datuk? Sambutan ini ialah inisiatif bersama Badan Akreditasi Antarabangsa iaitu ILAC, International Laboratory Accreditation Corporation, dan juga IAF, International Accreditation Forum, yang mana Jabatan Standard Malaysia, mewakili Malaysia, adalah member, anggota kedua-dua badan-badan tersebut. Dah diadakan 15 tahun dah. Jadi ini tahun ke-15. Tujuan utamanya ialah untuk menarik perhatian dunia dan juga negara-negara serta organisasi-organisasi dan pengguna dan rakyat mengenai pentingnya akreditasi dalam perdagangan dunia, perdagangan di peringkat nasional dan juga di peringkat dunia. Pada tahun ini dia punya temanya menyokong perdagangan di masa depan di peringkat global maknanya. Jadi tahun ini amat penting oleh kerana kita
sedang melalui satu peralihan perdagangan yang begitu drastik. Dulu kita buat secara fizikal, kita jual beli kan. Sekarang ni semua online. Betul. Jadi ramai orang tak percaya online ni selamat tak selamat ni. Adakah barangan ni okey tak okey dan sebagainya. Jadi inilah sistem organisasi ini kena berubah juga supaya kepercayaan dan keyakinan pengguna dan industri itu meningkat. Walaupun sistem perdagangan itu berubah begitu drastik. Misalnya sekarang ni ada isu-isu cyber security, isu-isu sustainability yang penting untuk pengguna yang dulu tak ada. Jadi sistem organisasi pun sekarang kena berubah juga supaya industri penilaian pematuhan juga bergerak ke hadapan selaras dengan perkembangan pesat dalam dunia sekarang, perdagangan dunia. Ya, menyentuh mengenai isu-isu seperti Datuk nyatakan sebentar tadi. Mungkin Puan juga boleh kongsikan apa di antara success story daripada pihak jabatan sendiri? Okey. Success story ni ada beberapa peringkat. Kita bincangkan tentang peringkat kebangsaan dulu. Ya, iaitu seperti yang Datuk telah utarakan tadi, lebih kurang 1,000 badan pensijilan yang telah kita akredit, sama ada makmal pengujian perubatan, makmal pengujian, kalibrasi, badan pensijilan, badan pemeriksa, dan lagi satu adalah badan PTP kita panggil, Proficiency Testing Provider. So ini adalah organisasi-organisasi di antara 1,000 yang kita telah akredit. Dan untuk makluman pendengar juga Puan Ika, bila kita akredit sesuatu organisasi ini, pemantauan harus dilaksanakan. Ya. Dan itu adalah menjadi rutin kami di Jabatan Standards Malaysia untuk melaksanakan penilaian itu mengikut tempoh yang ditetapkan. Ya. So itu adalah satu success story. Yang keduanya adalah dari segi bidang yang kita tawarkan, sentiasa berkembang dan juga melebar sayapnya bergantung kepada demand, bergantung pada market. Ya, contohnya masa saya mula bekerja dulu 2002, kami hanya 2 skim sahaja. Iaitu untuk makmal dan badan pensijilan. Tapi setelah ni hampir 20 tahun saya dengan Jabatan Standards Malaysia, kita dah ada 8 skim untuk ditawarkan kepada pihak industri yang semana mereka juga apabila mendapat pengiktirafan tersebut, dia adalah selaras dengan permintaan luar, permintaan luar negara. So itu adalah yang ketiga, dan yang akhir sekali ingin saya kongsikan adalah dari segi pengiktirafan Standards Malaysia di peringkat antarabangsa, iaitu melalui ILAC tadi yang disebut oleh Datuk, dan juga IAF, Mutual MRA atau MLA kita panggil. Itu adalah pencapaian tertinggi Malaysia di peringkat antarabangsa. Maknanya di antara, tak silap saya, dalam 150 negara, Malaysia adalah salah satu negara yang diiktiraf aktiviti akreditasi ini adalah selaras dengan amalan. Dan lagi satu di peringkat OECD pula, iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development. Ini lebih kepada pengurusan bahan berasaskan kimia. So itu pun kita dapat juga pengiktirafan di peringkat OECD terhadap makmal-makmal yang menjalankan safety studies, kajian keselamatan terhadap produk. Betul. Datuk, dalam kesempatan masa yang ada ni, mungkin sedikit harapan bersempena dengan sambutan Hari Akreditasi Sedunia 2023 ini. Ya, saya harap semua pihak di negara kita ini mengambil peluang ini yang ada, yang disediakan oleh Jabatan Standards Malaysia ini, bersama-sama meningkatkan lagi pengetahuan kita mengenai skim yang disediakan oleh Jabatan Standards Malaysia dalam memperhatikan kualiti dan keselamatan barangan-barangan yang kita gunakan, makanan yang kita makan, kereta yang kita bawa, apa-apa barang perkara yang kita buat di sekitar kita ni adalah mengikut standard yang sepatutnya.
Dan peniaga-peniaga juga mengambil kesempatan untuk hanya mendapatkan perkhidmatan akreditasi yang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia saja, kalau boleh. Sebab satu kajian menunjukkan ada lagi 7% yang pengguna-pengguna tak kisah. Jadi inilah dari segi itu kita harap lebih meningkatkan komitmen semua pihak supaya mengeluarkan barangan yang berkualiti yang dapat dijual di dunia dan diterima, tak perlu lagi diperiksa dan diuji semula. Jadi itulah harapan saya supaya kita dapat mencapai status negara maju dalam tahun 2028 seperti mana yang dihasratkan oleh kerajaan. Apa pun sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat sambutan menyambut sambutan Hari Akreditasi Sedunia 2023 yang ke-15. Terima kasih banyak-banyak Datuk Insinyur Ahmad Fauzi Hassan, Pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Malaysia, dan juga Puan Farizah Abdullah, Ketua Pengelola Pengarakan dan Bahagian Akreditasi Jabatan Standard Malaysia, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak. Sama. Okey, kita